Jiwa anda dengan inspirasi positif bersama Dato' Dr. Daud Bakar. Assalamualaikum Abang Datuk, selamat pagi. Selamat pagi. Okey Abang Datuk, topik pagi ni ialah berusaha untuk buang sifat malas. Kita tahu orang yang tak suka membaca ni dia akan rugi. Tapi dalam masyarakat kita saya tak pastilah. Saya cerita saya lah. Saya sendiri pada dulu pun malas nak membaca. Malas nak baca. Apa tu? Saya rasa masa zaman, especially masa zaman sekolah lah. Kan? Tapi sedangkan kita nak terapkan sifat membaca ni pada anak-anak kita. Jadi apakah tips-tips yang boleh membantu kita dan keluarga kita dapat suka minat membaca ni? Pilih buku yang sesuai dengan jiwa mereka. Itu yang pertama. Jangan paksa mereka baca buku yang mereka tak suka. Jadi kalau mereka suka baca Harry Potter misalnya, bagi satu set 6 jilid tu bagi pada mereka. Kadang-kadang kita boleh galakkan dengan memberi mereka movie terlebih dahulu. Bila tengok movie ada motivasi untuk membaca. Anak-anak saya bila tengok movie mereka balik nak beli buku sebab nak baca balik cerita Harry Potter tersebut. Jadi kita boleh terbalikkan, tak mesti kita baca buku baru nak tengok movie. Kita boleh tengok movie dulu baru kita baca buku. Yang keduanya, dalam buku ni kita kena terang siapa penulisnya. Kita tahu siapa penulisnya, kita rasa hebat penulisnya, itu senang kita nak bagi galakan untuk membaca. Yang ketiga, bab buku ini dia merupakan satu perkara yang dia panggil kena seronok membaca. Macam mana nak seronok membaca? Kita kena buat ulasan, kita kena buat catatan sikit. Saya sendiri, pengalaman saya kalau baca buku boring, tapi nak hilangkan boring tu, saya baca buku, saya akan keluarkan idiom dia punya pepatah dia, bahasa pujangga dia, saya simpan elok-elok, saya gunakan untuk dalam perbincangan, dalam seminar dan sebagainya, sehingga menjadikan bacaan saya tu bacaan yang terhibur. Kalau kita baca begitu sahaja, dia tidak ada kesan. Kena keluarkan mutiara-mutiara yang baik dari buku tersebut, dan mudah-mudahan kalau dah baca 2-3 buku dengan input tersebut, kita rasa lebih seronok untuk baca lagi dan sebagainya. Dan yang keempat, kalau boleh, bila dah baca buku, tulis buku. Dia tulis buku, dia lagi seronok baca buku. Itu dah seronok dia tu. Saya dah sampai peringkat saya tulis buku. Untuk membaca saya kena, untuk menulis saya kena membaca. Jadi baca saya agak intensif untuk saya menulis buku. Jadi peringkat saya hari ini, kalau tak baca buku tak senang duduk. Sebab nak tulis buku kena ada idea, kena ada fakta, kena ada insight, kena ada information dan sebagainya. Jadi itu peringkat yang terakhir. To write a book, you have to read the book. Untuk menulis kena membaca. Best pagi ni. Terima kasih Abang Datuk. Sama. Internet. Ikuti Facebook Najib Asarok sekarang. Momentum. Wow. Berita sukan Daim, apa yang menarik? Okey ngah. Kita nak melakukan ucapan takziah lah untuk keluarga legenda dan Olimpian bekas pemain kebangsaan Datuk Naman Abdullah yang disahkan meninggal dunia di Kamunting, Perak semalam kan. So arena bola sepak negara kehilangan satu permata lah kan. Jadi sedikitlah pada mereka yang mungkin kurang mengenali legenda bola sepak kita ni. Saya bagi sedikit lah kan. Okey, Datuk Naman lahir pada tanggal 30 Mac 1946 kan. Beliau pernah menyarum jersey negara dari tahun 1968 hingga 1975 lah. Yang mana dia juga pernah menjadi kapten untuk Harimau Malaya yang menganggota skuad Olimpik Munich 1972 dan Sukan Asia Tehran 1974. Jadi beliau memulakan kejayaannya dengan Marine Sport Club di Pulau Pinang. Sebab kalau kira ni Datuk Naman ni dia ni memang dikenali dengan rembatan deras dan lontaran ke dalam sejauh ke dalam petak penalti semasa kejayaannya sebagai pemain pasukan penjara Pulau Pinang dan Malaysia. Apa tadi? Lontatan deras. Legenda. Dia mana dia punya rembatan tu. Rembatan. Lepas tu dia punya balingan tu, dia boleh baling daripada luar tu sampai ke dalam kotak penalti. Kat tepi tu kan. Kalau jauh tu. Tapi dia boleh baling macam mana? Kalau dia boleh baling macam tu, super macam corner jugalah, tendangan sudut kan. Dia boleh baling sampai masuk ke dalam kotak D tu. Itu di antara kelebihan legenda. Hebat juga legenda kita ni man. Dulu kalau nak compare dengan pemain sekarang ni agak jauh beza daripada segi semangat dulu mana ada apa orang kata nak bayar mahal untuk kalau main negara ni
dia bukan satu orang cakap memang menjadi target untuk semua pemain dapat menyalurkan jersey negara tu adalah merupakan satu penghormatan pada mereka sebab bila bawa jersey, boleh pakai jersey negara, bermaksud mereka menyandang maruah negara di bahu. Jadi mereka akan bermain all out so dah bila jadi dia wakil negara je, mana mereka akan cuba untuk melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik mungkin. Itulah dia. So memang orang cakap, yalah, kita macam kalau pergi perang bawa bendera negara, kita mesti rasa bangga. Betul. Maknanya maksudnya dalam banyak rakyat Malaysia tu, kita adalah di antara yang terbaik untuk menyalur jersey negara. So kita harapkan semangat tu masih kekal dalam untuk pemain sekarang ni, dalam kita mengharungi setiap cabaran apabila mewakili negara. Saya bawa anda ke berita seterusnya. Dahsyat. Saya memang respect awak lah. Awak memang telan berita. Saya memang kadang-kadang cakap pun takut, saya cakap laju pasal takut hilang ayat. Okey, itu sikit yang kita boleh kongsikan untuk berita sukan pagi ni. Sebentar nanti kita ada Media Sosial Sinar. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow, hari ni saya kongsikan dekat Instagram Sinar ni, silakan. Yang ini awak mesti tahu punya ni. Apa kes? Okey, caption dia, ada yang sempat guna ni untuk anak-anak. Kalau tak tahu ni apa maksudnya, tak pakailah tu. Awak perasan tak gambar ni yang disidai tu? Yang apa? Yang bersidai. Yang bersidai. Gambar yang bersidai Okey. Ini apa tu macam apa dipanggil ni, macam apa ni? Alamak, macam barut ke apa ni? Ini bukan barut, Aim. Apa macam pampers lampin. Lampin. Barut untuk orang bayi tu. Kat perut. Ni lampin. Dulu kita mak kita mana ada pakai lampin yang pakai buang ni. Dia pakai balik ni. Jadi saya ingat lah, Im, ini semua dulu kerja-kerja saya, Im. Oh yelah. Saya, adik saya, bawa saya semua selang setahun, 2 tahun. Jadi yang bawa saya ramai perempuan. Jadi ini kerja saya dulu ni, nak cuci dia. Tapi sebelum pakai yang plastik ni, dia ada yang dalam dia yang lampin kain dulu. Baru yang yang plastik. Kita tu time lah nak kena kerja bersihkan lah. Apa semua lah kan. Tapi biasa kalau yang kena ni memang yang sulung lah. Betul. Sulung yang angah 1, 2 ni. Biasa dia jumpa ni. Betul. Tapi lah sekarang ni makin lama kan dah bertukar cara tu kan. Pakai buang senang. Lepas tu ada pants pula tu. Pen apa? Pants tu macam seluar. Dia tak boleh ikat dah. Dia pakai je. Itu pants. Tak marah kot. Terfikir kat mana pula ada pen. Pasal apa? Bukan pants tu tulis. Pasal apa, Im? Sekarang lampin tu, Im, sekarang ni dia tak payah buka, Im. Kita buka aja, kita buka pants tadi, seluar tadi, kita boleh tengok lain kat situ. Ada lain biru tak? Yelah. Kalau ada lain tu dah confirm dah. Dah boleh tukar dah tu. Senang, Im. Kalau makin senang kan. Akan datang ada orang buang buka je plastik. Dia jalan sendiri. Yang ni saya tak cakap. Yang ni awak cakap. Saya cakap lah, saya agak-agak lah. Teknologi. Tapi awak tak apa, awak kira bapak-bapak boleh. Boleh lah kan. Tak mengaku tadi, tak mengaku bapak Okey, itu sikit kita boleh kongsikan untuk Media Sosial Sinar. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Boleh jawab soalan kawan? Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada soalan pada Muhammad Fazrin. Okey, dia ada 2 soalan, Mam. Yang pertama, sekiranya kita membuat perniagaan kecil-kecilan secara online, adakah wajib mengeluarkan zakat? Yang kedua, Mam, jika boleh tak niat kita membuat bayaran zakat tersebut dalam bentuk derma ataupun infak kepada tabung wakaf masjid-masjid atau sekolah? Okey, baik. First kali saya jawab yang 2 dulu. Saya cakap siap-siap. Okey. Zakat dengan sedekah ni tak sama. Zakat ada syarat-syarat dia. Sedekah ni dia tak semestinya kena bagi kepada asnaf. Tapi zakat dia kena bagi kepada asnaf yang 8. Masjid bukan asnaf. Sekolah bukan asnaf. Anak murid dalam sekolah yang miskin baru asnaf. Anak murid yang mana belajar baru asnaf. Tapi sekolah tu sendiri bukan asnaf. Masjid tu sendiri bukan asnaf. Cuma adalah dalam perbahagian zakat kepada masjid itu adalah dibincangkan oleh ulama. Okey, baik. Yang soalan nombor 1 tu, tak kira lah dia meniaga apa, meniaga online ke, meniaga retail ke, meniaga apa pun, setiap perolehan yang dia dapat, yang mana ada syarat-syarat yang dia seorang Islam, hartanya sempurna milik, dia seorang yang merdeka, dia cukup hal, dia cukup nisab, dia kena bayar. Kalau dia dah meniaga cukup setahun dia meniaga, lepas tu dalam tempoh setahun, lepas dia tolak modal macam-macam lah, dia cara pengiraan itu lebihan daripada
kadar nisab setahun, maka dia tetap wajib bayar zakat. Jadi dia kena kira lah. Kalau dia kira contohlah tahun, saya tak ingat lah tahun ni berapa, tahun lepas berapa, macam ingat dalam 2-3 tahun lepas, kalau zakat wilayah dia letak dalam 12,000 berapa ratus kan. Apa kalkulat sepanjang setahun dia berniaga, dia ada lebihan 12,000 berapa ratus, dia kena bayar zakat 2.5% daripada 12,000 tu. Cuma tak tahu tahun ni berapa pula kadar yang dikatakan cukup seorang itu wajib bayar zakat. Nisab tahun ni berapa, Allahualam. Tapi dia kena tengok lah dekat website tu, website Jabatan Zakat Negeri masing-masing. Okey, baik. Terima kasih, Mam. Terima kasih, Mam. Alhamdulillah, selesai satu kekeliruan. Ni nak dapatkan sesuatu barang tu kadang kita bukan senang. Yelah. Barang yang tu kita minat, kita mesti bila kita dah suka, kita usahakan tau. Betul lah, hasil terpeluh kita lah. Hasil tu untuk dapatkan barang tu kan. Betul. Itu saya terbaca ada satu artikel ni. Ada satu wanita ni. Okey. Dia lama sangat dah kumpul duit beli kereta. Dapat beli kereta lah. Dapat beli kereta. Oh, seronok lah. Memang seronok, tengah seronok lah tu. Dapat keluar je kereta tu, memang tengah seronok betul. Tapi seronok tu tak berpanjangan. Alamak, apa kes? Kena 2-3 jam, lepas tu kereta dia kena langgar lah dekat pintu. Aduh, kereta baru kan tu. Keseronokan tu jadi macam alah sementara. jadi sementara kan. Aduh. Tapi taklah lama sangat. 1-2 hari okey kot. Repair lah. Tapi harapan tu pasal kita dah kumpul duit, kita dah berangan kereta tu, keluar pula dari kedai 2-3 jam tu mesti nak buat itu buat ni apa semua. Kita tak expect akan berlaku. Betul lah kan. Malang tak berbau lah. Tapi sayang lah. Sebab itu bukannya senang-senang dapat. Kita dah usaha lama tu. Angah ada abang tu, ada kejadian macam ni. Pengalaman saya titik peluh, kumpul duit, beli barang sendiri, tiba-tiba alamak hilang ke, rosak ke. Aim tahu kan saya suka masak kan. Betul. Okey, saya nak dapat satu kuali tu Aim. Kuali tu bukan murah tak Aim. Kuali ajaib. Bukan kuali ajaib. Apa tu? Tak boleh dikatakan macam gitulah. Goreng tak payah pakai minyak apa semua. Iya Aim. Mana kuali tu sendiri dah berminyak. Macam muka kan? Macam muka juga agak mahal sekali kuali tu kan. Saya kumpul lama nak beli kuali tu. Saya pun silap juga masa tu tak cakap pula dengan mate saya. Dia goreng telur pakai kuali tu. Dia pakai apa, pakai topi. Ingat dia buat topi ke apa, sebab cantik sangat. Dia pakai sudet besi lah. Bercalok lah benda tu. Alamak. Bila saya pergi tengok jadi frust tau. Pasal kita lepas tu nak dapat bukan masa tu tak senang. Yelah. Nak tunggu dia hantar pun bukan cepat. Benda import lah. Benda import. Sekali dapat je barang tu memang rasa happy. Tapi bila bibik saya buat macam itu, alamak, dia punya frust. Jadi kan basuh bunga je lah kan? Frust Yelah betul lah. Menitik mata lah. Pasal benda tu dia menjurus pada minat saya. Saya minat masak. Saya suka masak. Yelah. Saya beli barang tu untuk masak. Saya dapat masak ni mesti jadi macam gini. Masak ni pasal apa? Masak ni ada teknik yelah. Dia kena tengok juga pada kuali peralatan kita baru jadi. Dahsyat chef. Saya sampai tahap tu Yelah. Walaupun nombor 2. Habis tapi dengar cerita macam juara. Allah Akbar. Sayang tu frasa sikit lah. Itulah dia pengalaman lah kan. Yelah. Okey, jom. Pagi ni meja bulat kita buka topik pasal pengalaman tentang barang hasil titik peluh anda dirosakkan. Itu macam saya tadi memang titik peluh lah. Saya betul lah. tu. Macam contoh tadi. Rasanya semua barang titik peluh, tak ada barang curi kot. Barang curi tak cerita. Tapi disebabkan sayang. Betul lah. Okey, jom kongsikan kami 0395432000 atau WhatsApp talian senada di 0163260000. Pengalaman tentang barang hasil titik peluh anda dirosakkan. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Pagi di Sinar bersama Rahim dan Angah dihebatkan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Tarik lebih ramai pelanggan dan capai jualan 10,000 pertama dengan bimbingan Najib Asadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Meja pula pagi ini topik kita pengalaman tentang barang hasil titik peluh anda dirosakkan. Kita bersama dengan Wak Jamal. Cerita ni tahun 91 masuk 92. 91 92 macam tu. Saya kena pergi Jepun. Masa tu saya kena training 6 bulan kat Jepun. Sama kilang Jepun dah dulu ni. Masa tu saya minat muzik.
Okey. Konon nak belajar muzik lah. Dulu saya pernah belajar muzik tapi tak habis. Pergi sana, dia dapat saxophone yang elektronik tu. Saxophone elektronik maksud dia punya fingering semua elektronik tau. Ui, dahsyat Malaysia memang tak ada masa tu. Sekarang pun saya tak ada, tak ingat. Okey. Saya dapat dulu tu, saya pergi dekat ambulans tu saya dapat. Masa tu kita naik basikal, sejuk-sejuk pergi. Harga dia 3,000 lah. Duit kita 3,000 duit kita, bukan 3,000 yen. Kalau 3,000 yen dah berapa lagi mahal jadi Zaman 91 tu 3,000 tu besar lah tu. Motor 3-4 biji boleh beli. Confirm dapat tu. Lepas tu every 2 bulan saya pergi ulang tengok. Dia tak turun lah. Tak turun sampai saya nak balik 6 bulan tu dia turun RM500 lah. Dia macam tu kadang-kadang ada turun harga macam tu dia turun 500. Saya pergi sapu lah bawa balik. Terus sabar balik. Wah, ni kata aku dapat. Saya ni ada satu yang ada penyakit. Kalau saya minat benda tu saya ambil, saya tak nak pinjam orang. Saya takut ada barang orang. Jadi kita jaga kan. Saya ambil, saya beli, saya bawa balik. Wah, seronok lah. Kita pun bila balik kerja, kita pun simpan, kita main. Pasal dia fikir. Kita suka. Wah, kira gempak. Tapi saya tak buat keluar. Takut orang minjam kan. Lepas tu dah 2-3 minggu sepupu saya datang. Cantik. Masa datang saya tak ada kat rumah. Alamak. Dia ni band polis. Okey. Dia tengok dia kata okey. Kira abang sepupu lah. Dia ambil dia kata okey. Dia cakap mak saya nak pinjam kata. Alamak. Mak saya kata ambil lah. Dia tak apalah pinjam kan kata. Pinjam kau minta. Saya pun tak tahu saya dengan mak saya tak ada. Okey. Balik-balik mak cakap ni abang long kau dah ambil dah. Kau sepun tu dia minat kata. Pinjam. Agak-agak bila dia pulang Alamak. Mesti dia pulang minggu depan atau lagi sebulan kot. Seminggu lepas tu dia pinjam. Habis pulang lah. Ini tahun 2020 sampai sekarang tak pulang Ilallah. Takkan buat diam je. Apa yang saya nak cakap, macam mana long zaman tu tak ada handset, tak apa kita nak follow. Iyalah, betul lah. Aku cerita ni sampai sedih menangis hemat tu. Alamak. Tak dapat benda tu kan, kita kumpul duit nak dapat. Tak boleh lah macam tu. Dekat kat Jepun tu, kalau terbang naik Jepun tu naik terbang, dengan kaki memang tak sampai. Iyalah. Naya ni kes naya. Tapi tak apalah. Aduh, naya lah Habis cerita. Betul lah tu. tak sabar nak pantun ni. Pendekkan cerita tu. Daddy awak Jamal ni. Semalam. Okey. Kalau semalam. Okey. Dulu. Ini kali betul Dari Perlis pergi ke Johor. Cantik. Singgah makan di Pekan Kelang. Jauh jalan tu. Sinar pagi telah ke Sohor. Berdoa agar terus gemilang. Amin. Terbaik ya. Tapi macam mana pula nak pergi Johor boleh makan kat Kelang tu? Tak patah balik ke tu? Pergi marahin. Wak Jamal, okey, sebelum tutup ni nak tanya Wak Jamal. Wak Jamal ni sebenarnya masih bertugas ke, bekerja ke atau kerja apa? Okey, saya ada 1, 2, 3, 4 dalam 4 kerja. 4 kerja banyak nak cerita tu. Multi purpose ni. Pagi tadi saya dengar cerita pasal yang Angah siarkan pasal membaca tu kan. Saya nak tumpang sikit dan dia tambah sikit lah. Anak-anak saya semua membaca. Anak saya yang bongsu tu tahun 24. Dia membaca umur 4 tahun. Sampai sekarang dia mesti membaca. Itu tengok daripada kita nak tanam pasal Angah anak kecil lagi. Saya pasti anak dia besar ke tidak, tapi Jack pun anak kecil tak. Okey. Kalau kita nak baca, yang saya praktik dengan rumah saya, bila kita nak baca, kita tutup TV. Teknik lah tu. Ada gangguan lain. Kita fokus dekat baca buku. Kita nak baca majalah Nona. Okey. Kita tu pun jadi kita baca. Okey. Perkataan membaca tu, kadang kita suruh anak baca, tapi kita short tengok TV. Betul lah tu. Kena ada disiplin lah. Okey Abang Jamal. Masa dah tak ada ni. Terima kasih banyak. I like you brother. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kalau ajar perempuan rancak betul ni. Kita tak siap kita habis. Dia orang kola macam 3 kola je. Okey, jom. Untuk meja pagi topik kita pengalaman tentang barang hasil titik perlu anda dirosakkan. 0395432000 atau WhatsApp talian Sinar Digi 0163260000. Bagi di Sinar menyinari hidupmu, layan je. Untuk meja bulat pagi di topik kita pengalaman tentang barang hasil titik perlu anda dirosakkan. Apa cerita Cik Syarul? Barang apa tu Rol? Saya beli motor. Saya pun saya kerja keras. Okey, beli apa? Beli motor. Okey. Lepas tu datang adik-adik rosakkan. Adik buat apa? Willy ke? Jahanamkan nama saya. Ya ke? Dan motor, maksudnya jahanam tu jahanam macam mana tu? Adik-adik umur berapa?
ada adik, ada yang 25, 13 tahun. Dia lenjan lah ni. Biasalah budak-budak muda. Mana je dapat kunci? Tak sorok ke? Saya nak suruh ke mana, habis nanti tak bagi nanti mak tahu masa pula. Tapi adik-adik pun nak berkira. Betul juga. Yelah, kalau pergi kedai kalau apa, diorang juga yang boleh pergi kan. Betul lah. Habis kalau adik-adik pergi kedai pun pastikan diorang ada lesen. Ada lesen, ada apa bahaya. Memang dia ada lesen. Itulah kadang mengayap dia balik kau tengah malam. Alamak. Tapi awak ni memang abang yang baik lah ni. Abang yang baik lah. Motor apa tu, Rol? Motor LC. Dah bikin lah. Boleh lah. Sekarang pun diorang pun kesianan bagi je lah pakai. Pernah tak disebabkan motor tu kadang adik nak pinjam ke apa semua, nak pinjam dia jadi macam bergaduh, bertengkar? Pernah berlaku? Pernah gaduh masa tu nak keluar member nak mengayap kan. Waktu malam tu pula nak pakai. Habis macam mana awak bagi pinjam ke macam mana? Awak sendiri memang pakai? Saya bagi dia pakai lah. Kata suruh naik member, dia kata member kan ada kereta. Ui, baiklah dia ni. Tapi saya perhatikan awak bercakap ujung saya ada ketawa sikit. Dia style Nervous. Apa dah nervous kan, bukannya interview kau ni, Rol. Tapi macam gitulah, Rol. Bila ada adik-beradik. Betul, tapi yalah tak apalah. Yang penting kekeluargaan tu lah, Rol. Tapi baguslah awak lebih menjaga silaturahim tu. Betul. Kalau ada gaduh-gaduh tu jangan panjang. Okey, Rol, terima kasih banyak, Rol. Rol, simpan motor dalam bilik, Rol. Tempat, jom lah. Depan Pontian. Wah, kampung kita. Okey, Rol. Assalamualaikum. Saya dulu ada motor juga. Tapi saya katakan adik-adik saya yang belah bawah saya semua perempuan. Itu yang selamat tu. Saya kalau motor masa adik saya tengah liur dulu, masa ni, saya tak simpan kunci, tak sorok kunci lah. Saya sorok tayar. Alamak. Saya sorok tayar. Itu memang nampak, abang aku macam gini sekali. Takkan tak faham lagi. Dah motor tak hilang, tayar tu hilang. Alasan kuat tu. Okey, jom. Untuk meja pula pagi ni topik kita pengalaman tentang barang hasil titik perlu anda dirosakkan. 0395432000 atau WhatsApp talian sinar di 016-326-0000. Bagi di Sinar, menyinar hidupmu, layan je. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Meja pula pagi ni topik kita pengalaman tentang barang hasil titik perlu anda dirosakkan. Apa cerita, Cik Azizan? Okey, Ana. Ya. Pada tahun 2012 lah kan. Okey, 8 tahun yang lepas. Masa tu saya baru beli Superbike. Bukan barulah second lah. Superbike Baik kan, saya titik perlu sendiri. Waktu umur saya baru 23 tahun. 23 tahun dah boleh beli Superbike. Cantik. Alhamdulillah lah kan. Saya titik perlu sendiri daripada kecil saya. Bukanlah kecil sangat lah, daripada kecil menabung. So kita di masa ni, saya nak pergi TTS lah masa tu dengan abang saya. Okey. Nak keluar tu, masa saya tolak motor tu, lupa naikkan tongkat. La ilaha illallah. So apa jadi, dekat pagar dia tu ada stopper tengah-tengah pagar, untuk pagar spider stop. Betul. Betul. Terlanggar dekat stopper tu, motor tu jatuh tu belah kanan, saya duduk belah kiri. Dengan saya dia tarik tu jatuh sekali. Lepas tu pula side mirror tu tersangkut pula celah pagar tu. Ya Allah. La ilaha, dah jatuh di petangga tu. Masa tu saya rasa baru dalam 2 minggu ambil motor tu. Aduh, punyalah sedih, nangis dalam hati ni. Nangis berkawan. Itulah dia. Nangis tak boleh lah kan, dalam hati je lah. Balik rumah, apa tu, langsung dia kasih sedikit lah kan. Aduh, luluh lah hati ni. Luluh lah. Benda kita sayang. Nak marah orang pun tak boleh sebab dia buat sendiri. Silap sendiri. Habis repair lah. Side mirror tu tak memang sangat kan. So kita cari yang cuma dia pecah lah. Kita pergi bawah kedai, kita ganti side mirror. Tapi dekat bodi lah ada kesan sikit-sikit lah. Ada macam tocik sikit lah kan jatuh motor tu. Tapi Allah sedih lah kita bawa motor. Dan habis sampai sekarang awak ride ke? Alhamdulillah. Tapi motor tu saya baru jual bulan 6 lalu. Motor saya jual. Saya upgrade lain lah. Sisi besar? Besar sikit lah. Besar sikit je. Pakai side mirror lagi besar lah. Tak payah kot. Tak sangkut celah. Tak boleh masuk celah pagar. Oh, dia semua jiwa-jiwa kentalan ni. Aduh, kau memang fobia dengan pagar. Jangan lalu di pagar, lalu tempat lain. Okey, Zan. Okey, baik-baik. Hati-hati, Dan. Alright. Waalaikumsalam. Itulah dia. Ini lagi musim-musim hujan ni kita
ingatkanlah abang rider kita ni semua ni buat motor tu baik-baiklah. Menambahkan lagi dia punya alert tentang keselamatan ingat. Saya sendiri tahu saya tengok video-video tu kan, lompat air ingat biasa rupanya dalam jatuh motor saya tengok video baru ni. Ya, saya nak pasal ada kan. Lepas tu ada motor berhenti tolong dia kan. Alamak, kita nampak memang dia jatuh. Ada lompat dia jatuh dalam kan. Lagi satu dulu kan saya pun bikers juga kan. Okey, awak tahu tak dekat jalan raya tu kiri kanan tu kan ada lane putih tu. Yang lane putih tu kan. Bila time hujan macam gini sampai kat lane putih tu jangan press throttle tu. Licin saya pernah sekali saya tertekan minyak tu dekat lane putih tu ngempong motor tu. Tapi pasal motor saya tu dia memang ada anti braking apa semua, LCD apa semua, jadi dia kontrol lah. Saya punya risau. Bahaya licin lah tu. Betul, kena tahu benda tu. Abang-abang bikers ni tahulah ni semua ni. Betul. Hati-hatilah semua abang-abang bikers kita ya. Betul. Okey, terima kasih untuk perkongsian meja bulat pagi ni. Teruskan bersama kami pagi di Sinar menyinari hidupmu. Layan je. Layan dengan bimbingan Najib Asadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Aim. Nasi lemak uci canai. Lemak. Teh tarik Nescafe. Teh tarik. Nak ke balik? Stay ke balik, bukan nak ke balik. Kalau katakan nak ke balik tak ada pilihan, kena balik je lah. Aduh, saja nak muji. Kau ni, time balik tak ada pilihan ni, balik je. Aduh. Aja muji, pukul 8 ni. Kau perangkap aku lah. Tengah hujan-hujan kenyang ni, tengok layu aja. Balik ke meeting? Tak ada bagi dia macam Tuan Najib Asadok. Nak ke nak? Memang kau nak punya. Okey, kejap lagi dekat Borak Jalapan kita ada topik menarik untuk kita kongsikan dengan anda. Ya, teruskan bersama kami pagi di Sinar menyinari hidupmu. Layan je. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow, biasanya orang rumah kita kalau keluar bawa handbag tu kan, kadang-kadang kita nampak macam bukan banyak lagi sebab berat tidak. Pernah tak awak tengok ni handbag orang rumah awak, tengok apa yang dia bawa dalam tu? Ada juga ada juga. Sekarang ni pula dah zaman gadget ni, mana tak berat dengan power bank kadang bukan satu Alamak. Dia memang risau. Orang kita cukup risau kalau bateri dah habis. Ya, betul tu. Nak selfie, nak apa, nak update ni kan. Diorang pula 24 jam. Selain daripada tu, barang make up dia lah. Barang make up dia lah. Itu cakap, susah betul jadi perempuan nak bawa macam-macam. Macam kita senang je yang perlu je lah. Saya lagi senang. ATM. Apa wallet pun tak ada. ATM. Wallet pun tak ada. Dia pakai card holder yang pakai yang ni. Lepas tu duit simpan dalam poket. Tak ada apa. Relax senang. Awak okey lagi. Awak tahu saya kan? Satu hari saya boleh bawa RM2 je. Itu pun RM2 tau Ling. Itu pun ikat dekat handkerchief. Saya baca ada satu artikel ni. Isteri dia ni bawa beg hari-hari dia tengok macam sarat sangat. Dia satu hari tu dia buka lah beg dia. Sekali dia jumpa kat dalam tu macam biasalah, memang ada handphone, power bank ni apa semua. Dalam tu dah macam supermarket. Semua ada. Semua ada. Ya ada cokoja, ya ada coklat, ya ada gula dekat dalam tu. Patutlah dia kata beg bini aku ni. Berat. Macam baiklah dengan lesung batu nak bawa Itu lah pasal lah. Tapi kadang-kadang kita fikir kenapa mungkin kenapa dia nak rasa selamat kan kalau apa-apa berlaku mungkin make up tu gabel pemakan lipstick jadi kurang ke. Tapi padahal tak tahulah. Jadi Doraemon je lah. Betul lah, buka je semua ada Lalas masalahnya dah macam-macam tu kan. Sekali pergi kita dengar ada juga perkataan keluar, alamak tertinggal lah. Ada lagi yang tertinggal lah. Ini kalau petai tu boleh diseret dan dibawa dia buatnya gantung diseret Tapi awak rasa perkara macam ni orang perempuan aja ke atau orang lelaki pun ada juga jenis memang saya bawa? Tak pasti. Saya boleh katakan belum ada juga tengok lelaki macam ni, tapi dia bawa macam beg sandal. Beg sandal sebagainya kan, beg tu. Tapi yang biasa memang benda ni macam dah jadi normal perempuan lah. Perempuan lah. Tapi tu tak termasuk lagi yang ada anak kecil kadang. Ya betul. Dia ada bawa macam-macam lagi dalam tu kan. Tapi kalau saya memang ada anak kecil, memang saya asingkan beg lain lah. Ini beg yang handbag dia ni. Itu yang biasa kat tangan dia ni. Itu kita kalau boleh apa ni, saya nak sediakan dekat wife saya bawa beg hiking. Bawa kayu lah satu. Bawa komplit. Rotan ke satu. Komplit senang. Okey, jom kita borak-borak santai untuk borak jalapan ni. Mungkin kita boleh tanya
orang lelaki juga. Dia pun mungkin terperasan ada apa kan. Awak terperasan wife awak tu beg dia sangat. Apa yang ada sebenarnya kat dalam tu? Kalau perempuan boleh juga, dia orang lebih tahu apa isi dalam kan. Kenapa dan kenapa? Betul lah. Jom kongsikan kami 0395432000 atau WhatsApp talian Sinar Digi 0163260000. Bagi di Sinar menyinar hidupmu. Ada dalam beg Layan je. Kenapa sebenarnya beg tangan wanita berat? Itu dia. Tengah bersama kami pagi di Sinar menyinar hidupmu. Layan je internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Borak jalapan. Borak santai kita pagi ni. Kenapa sebenarnya beg tangan wanita berat? Kenapa Bang Muhammad? Bawa barang budak lah kot. Barang budak je. Barang budak dalam handbag? Kalau perempuan apa yang dah kahwin semua, bawa barang budak, bawa barang anak je. Oh iya ke? Betul. Saya punya wife tu, saya punya macam tu. Masa sebelum kahwin dulu, masa sebelum dapat anak dulu macam mana? Sebelum anak dulu mungkin dia bawa macam-macam kot. Ada tak barang-barang yang Cik Muhammad tak sangka ada dalam beg orang rumah? Tak ada. Saya tengok bawa barang-barang anak je. Barang anak. Oh, senang macam tu kan? Jadi sekarang ni macam botol susu semua macam itu lah, barang anak bang. Susu, pamper. Tapi kalau biasa handbag ni, kalau biasa handbag wanita ni untuk orang rumah ni memang dia beli sendiri ke atau Encik Muhammad yang pilih ke? Macam mana? Handbag? Handbag dia beli sendiri lah, saya tak kerti. Tak kerti ya? Takut lama kita rasa kalau ikutkan kita nak beli plastik bising tu je bagikan dia. Alamak macam gitu. Benda lain boleh lah kalau bag tak kerti saya. Tak kerti ya? Oh boleh lah. Yelah. Lebih cenderung pada orang perempuan kan? Okey Abang Muhammad, terima kasih. Terima kasih Abang Muhammad. Yelah macam saya, kita ada baby juga kan. Ada anak. Lepas tu barang baby tu memang kita asingkan satu tempat. Atau anak saya setahun lebih tu memang ada satu beg dia. Yang handbag ni tadi. Tapi kalau handbag wife dia masuk segala barang tu semua, tak tahu macam mana keadaan dia. Yelah handbag tu biasa kita ambil duit aja dalam tu. Yelah. Lipstick ke apa ke. Takut salah seluk ada ni lah perangkat tikus lah. Alamak. Masing-masing. Betul. Okey, untuk borak jalapan jom, kenapa sebenarnya beg tangan wanita berat? 0395432000 atau WhatsApp talian Sinar Digi 0163260000. Bagi di Sinar menyinar hidupmu. Layan je. Momentum. Wow, borak jalapan kita borak pagi ni, kenapa sebenarnya beg tangan wanita berat? Kenapa Fiza? Beg tangan awak berat ke? Berat lah, dia sebenarnya punca daripada wallet je. Yelah, wallet boleh dia beranak-anak wallet sebab kad kan banyak. Ada kad bank, kad minyak, kad itu, kad ini. Lepas tu sekarang dia tambah hand sanitizer lagi. Yelah. Lagi apa lagi awak letak dekat dalam handbag awak tu? Makeup ada, Mama makeup. Ada lipstick, ada 6 jenis lipstick. 6? Berapa banyak bibir ada ni? 6 lipstick Sampai 6 lipstick? 6 jenis lipstick. Senang supaya korang rasa nak nampak garang sikit, ambil yang garang sikit colour. Wow. Kalau sampai 6 ni bukannya bibir, lidah sekali rasanya ni. Zah nak tanya lah. Saya suka kumpul duit shilling kat dalam ada dalam handbag saya. So saya tu dia. Kampik duit shilling. Salah satu sebab berat. Oh iya ke? Zah, tanya sikit lah. Ya. Biasa beli beg-beg tangan yang mahal ni? Pernah, tapi suami saya je lah yang belikan. Saya tak pernah beli sendiri. Amboi. Yelah, suami belikan. Senang lah, pilih aja orang rumah beli kan. Tapi kalau beg tangan suami beli kan. Beg tangan mahal tu awak tak sayang ke kalau letak barang berat dekat dalam tu? Beg tangan mahal je, kadang-kadang je saya pakai. Saya jenis pakai yang satu handbag sampai lunyai. Pakai je. Bagus. Patutlah boleh beli mahal sebab pakai lama. Pakai. Saya mahal tu untuk function-function begitu. Function kau. Oh, dahsyat. Selalu ke hadiri function ni? Jangan salahkan lelaki, perempuan je. Husband saya punya sling bag pun sama gemuk sama saya juga. Oh ya ke? Segala gadget lah, telefon lah, power bank lah, semua kat dalam tu ya. Saya tak tahu sebab dia tak pernah bagi buka handbag. Tak bagi buka bahaya ni, takut banyak kad-kad dengan nombor telefon ni. Cuba balik cek Syah. Bukan, sebab kalau saya buka saya buang barang. Saya buang barang dalam bag je. Memang lah. Buang barang ke atau cash jadi sikit dalam tu.
Tapi tak apa, duit isteri duit suami, suami duit isteri. Tapi jangan tu kan, minta lah. Saya tak ambil. Tak ambil. Saya simpankan je. Okey, Zah. Saya simpankan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi tu kadang pun saya terfikir juga sebenarnya. Kalau lelaki pun beg dia pun penuh barang kan. Macam kita simple je lah. Kita apa, saya lagi yang tak ada kan, apa. Saya ada memang card holder punya cardnya, untuk simpan card dalam tu. Lepas tu duit-duit saya simpan dalam poket. Memang tak ada beg lah saya. Ya tu. Senang. Jadi orang rumah nak cari pun susah. Nak kena slot poket dulu. Slot poket. Tapi awak tak ada hal lagi. Awak ni orang rumah belum minta duit, awak dah bagi dah. Jangan lah. Tapi 3 tahun dia minta apa. Sekali bagi 3 tahun dia minta apa. Okey, jom. Borak jam 8 pagi ni topik kita, kenapa sebenarnya beg tangan wanita tu berat? Kenapa? 0395432000 atau WhatsApp talian Sinar Digi 0163260000. Bagi di Sinar, menyinar hidupmu, layan je. Bimbingan Najib Al-Sadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Al-Sadok sekarang, Momentum. Wow, borak jalapan pagi ni kita bersama dengan Cikgu Rizal. Kenapa sebenarnya beg tangan wanita berat? Kenapa Cikgu Rizal? Ya, dalam beg tangan isteri lah kan. Dia mesti tak akan miss 3 perkara. Yang pertama, ubat. Oh, ubat. Dan ubat sakit jantung apa kan, dia kena setiap kali ubat lah. Okey, yang kedua, handphone. Handphone tu memang tak pernah miss. Kalau miss tu, wabah malam lah. Ya lah tu, penting betul tu. Dan yang ketiga yang penting juga, surat nikah. Surat nikah bang. Memang surat nikah maksudnya kalau kita pergi bercuti mana-mana ke, menginap di hotel ke apa kan, itu adalah sebagai satu preparation lah. Sejak nikah bang Habis macam barang makeup. Walaupun kita ni dah cara hotel, tapi sejak nikah tu tak penting lah. Tapi macam abang sejak satu je kan? Ya, CJ satu lah. 2, 3, 4 tu insyaAllah menyusul kot. Mana beg abang tak berapa berat lah. Rahimnya beg lagi berat. Itu kena tanya Rahim lah. Alamak. Tapi biasa handbag siapa yang keluar belanja bang? Beli? Selalunya suami lah kan. Suami lah. Tapi kadang-kadang isteri pun dia bagi. Ada jugalah kadang-kadang bonus hujung tahun kan. Dia ada. Betul lah. Ada lebih, kita beli lebih lah bang. Rumah ada kejaya okey lah. Okey, Cikgu Rizal, terima kasih banyak bang. Terima kasih Cikgu. Okey, Waalaikumsalam. Hati-hati cari sijil baru, hati-hati ya. Bila cikgu cakap tadi dalam beg tu ada ubat. Terfikir juga, betul lah, kita ni belum sampai masa setiap tu nak kena bawa ubat dalam beg. Ikut time lah. Jadi time dia berapa jam sekali ke apa kan. 2-3 jam ke makan ubat, kena standby lah. Yelah. Kadang-kadang orang dah standby macam ingat tak ada box panjang. Ini Selasa apa semua. Yang ada tu hours tu, 4 jam, 2 jam, 3 jam. Itu memang dah sentiasa kena ada. Kena ada lah. Betul lah juga tu. Kita doakan kita semua diberi kesihatan yang baik. Betul lah. Itu yang penting. Nikmat yang paling berharga, paling besar lah nikmat kesihatan kan. Yelah. Kalau ada dalam beg tu cakap ubat-ubat sakit kepala ke, betul. okey lagi lah. Tapi kalau macam Cikgu Rizal kata sakit jantung pun, ya Allah kesian. Betul lah kan? Dan mintakan kita semua rakyat Malaysia dijauhkan daripada segala penyakit. Amin. Okey, itu borak santai kita boleh kongsikan untuk borak jam 8 ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Berita menarik air, mari kita kongsikan. Inilah kan, ini kegilaan mereka di kisah kat Jepun kan. Okey. Ya, seorang YouTuber lah kan. Dekat Jepun ni dia nekat lah kan. Dia nak nak meraih jumlah tontonan yang tinggi. Sampai dia sanggup mengubah suai kenderaan dia menyerupai kereta pengoda polis. Tak ada lambang polis, tapi kereta dia masih biji, dia cat lah apalah, dia ada tak siren. Siren merah lagi kan. Lepas tu dia jalan apa semua. Jadi polis sudah tengok ini kereta apa ikut polis. Yalah, ada siren apa dia semua. Sudah tahan lah. Lepas tu beri alasan, dia kata untuk melakukan penggambaran untuk saluran YouTube miliknya sempena Halloween ni. Jadi dia kata dia menyedari suatu kesalahan dan pengguna berkenaan dan individu yang subahat dengannya memohon maaf. Dia dapat memohon maaf lah ya. Tapi dia tetaplah kena tindakan juga. Yalah, kesalahan tu. Dia tak detailkan lah apa dia punya tindakan yang dikenakan katanya atau denda tu kan. Tapi itulah kadang-kadang kita tengok disebabkan nak meraih tontonan dan juga subscriber dan sebagainya.
Dia terlampau ni lah ngah. Yang sebelum ni awak ingat satu yang tak logik lah, tak dimakan lah. Yang sebelum ni dia bakar kereta dia. Ada? Yang dia bakar kereta tu. Betul. Dia beli kereta tu harga 700,000, tak silap saya. Lepas tu dia bakar, dia nak orang tengok benda tu kan. Memang orang akan tengok lah satu dunia kan tengok kan. Yang bermain di kepala otak dia orang ni tapi sampai peringkat macam tu kan. Cara dia orang lain macam. Janganlah. Kalau Aim sendirilah, kalau ada YouTube lah kan. Apa cara untuk Aim nak bawa dia orang pergi tengok YouTube Aim tu? Kalau saya mestilah sediakan konten-konten yang kalau boleh, kalau tak suatu yang sebagai santapan hiburan sekalipun, mungkin ada benda-benda yang boleh dikongsikan macam tips ke. Macam Aim punya trick shot snooker tu. Itu nak tengok. Boleh tahan. Macam saya nak tu boleh masak apa semua kan. Yelah, mana yang benda-benda yang sihat lah kan. Yang boleh dikongsikan dan boleh manfaat pada orang lain. Lagi benda tu kalau kita nak buat memang untuk mencari pendapatan, kita jangan buat benda yang jelek-jelek lah. Betul lah, jelek-jelek Jelek. Jelek Jelek. Di situ pun ada kesalahan. Ada, terpaksa betul lah. Ni semua ni kalau kesalahan awak ni, kalau je letakkan dalam channel, banyak dapat tontonan ni. Boleh buat buku. Orang nak betulkan lagi, dah dapat. Iyalah tu. Idea lah ni. Betul. Kompilasi lah. Dah kau menyampah. Tak habis-habis dah buat silap. Okey, itu sedikit berkongsikan untuk berita menarik. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Wajib asal dok sekarang, momentum. Wow. Saya nak ucapkan tahniah sedikit kepada 2 pelajar daripada Sarawak, Im. Dia buat apa? Diorang menang buat kartun tak, Im? Filem animasi. Animasi. Umur baru 11 tahun, Im. Ya ke? Kartun apa? Apa tajuknya? Daripada Sekolah Kebangsaan Temung Serian dekat Kuching. Okey, dia buat filem pendek bertajuk Batu Bijanji. Batu Bijanji. Batu Bijanji ni membawa maksud batu perjanjian. Macam batu bersurat macam batu bersurat, boleh kau macam gitu lah. Jadi dia menang kat mana tak, Im? Menang filem terbaik festival The Cinema Escola di Alvorada. Brazil. Brazil. Luar negara ni. Sekolah. Nak ceritakan ini, rasa bangga lah kita sebagai rakyat Malaysia. Kalau mereka-mereka yang mengharukan nama negara tu. Pelajar umur 11 tahun dah boleh buat animasi. Cikgu-cikgu dia pun terperanjat. Ya ke? Tapi dia kata walaupun ada kejayaan, walaupun ada kejayaan, di situ pun ada kesusahan-kesukaran yang lalunya. Daripada segi nak dapatkan wifi masa tu, lepas tu bawa peralatan macam laptop, kena pakai benda tu semua kan. Betul lah, editing apa semua kan. Tapi dia cikgu-cikgu dia support, so dapat benda tu. Dahsyat, tahniah Tahniah ni. Kita kena ada rakyat Malaysia macam ni yang selalu kita boleh banggakan. Betul. Okey, Aib dah standby dah fakta menarik dah. Dah. Okey, sekejap lagi kita nak kongsikan fakta menarik. Akan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Sekarang kita dah segmen Nak Tahu Ambil Tahu. Nak Tahu Ambil Tahu diserikan oleh Zafisha Simply. Fakta menarik. Apa yang menarik? Okey, ini nak cerita tentang khasiat avokado. Okey, saya suka tu. Tahu avokado vitamin lah. Okey, memakan avokado sebagai sebahagian diet seharian boleh meningkatkan kesihatan usus Mengikut kajian baru Universiti Illinois avokado memiliki tinggi kandungan serat dan lemak tidak tepung mono. Penyelidikan menemui bukti bahawa mereka yang memakan avokado setiap hari memiliki lebih banyak mikrob usus yang memecahkan serat dan menghasilkan metabolit untuk menyokong kesihatan usus. Mereka juga boleh mendapat kepelbagaian mikrob yang lebih besar berbanding orang yang tidak makan avokado. Okey, mana dia baik khas untuk usus. Untuk usus. Usus memang kena jaga, Im. Tapi saya tak pernah lah makan direct macam dengan sedap ke buah dia. Avokado awak tak pernah makan macam itu Tak pernah. Sedap. Dia lemak-lemak, Im. Makan macam tu, kulit buang memanglah. Kulit kena buang lah. Dia punya biji tu buang juga. Jangan dimamah pula. Yelah. Biasanya kalau saya pergi makan macam nasi padang apa semua kan, saya order air avokado dengan coklat. Tahu? Avokado dengan coklat. Air? Ya, Im. Avokado tu dah di blender buat jus, lepas tu letak dengan coklat, Im. Memang sedap, Im, terangkan. Alamak. Lagi satu, kalau Im nak rasa kat rumah nanti, belilah sebiji 2 apa semua, buat sandwich. Potong slice letak atas sandwich tu. Dia jadi lemak, lagi sedap. Kulit buang tak? Betul. Buang, tak nak dimamah kulit tu, buang. Kulit buang kulit yang hijau berkedok-kedok kat luar tu. Buang kulit dia. Nak buang dia senang aja. Okey, buah tu kan kita belah 2. Belah 2. Okey, belah 2 bukan belah tengah tau. Mana ujung-ujung lah.
dia bentuk dia lebih kurang macam telur sikit, dia lonjong. Lonjong macam jadi kena ambil ujung dengan ujung. Belahkan sampai habis, sampai rasa dia punya biji dalam tu. Lepas tu kopekkan dia. Kepakkan dia. Jadi dia terkeluar lah. Ambil sudu tu, lepas tu letakkan dekat isi dia, korek buah tu. Tak payah dia kikis. Tak payah, isi dia senang je. Okey, faham. Buah biji lepas tu korek isi dia Alright. Jadi kalau benda bagus buatlah selalu makan untuk usus. Kalau boleh makan, saya nak try ni. Nanti awak try ya. Okey, itu sikit kita boleh kongsikan untuk fakta menarik. Momentum. Wow, untuk program TV kan, macam apa ni, MLS. Okey. Minggu tahun lepas ada kan? Dia tahun ni pun ada Ada, tahun lepas. Ain terlibat tak? Ada. Saya dengan ni kan, Biar dengan Lina Pom-Pom. Okey. Tahun lepas lah Ain masuk lah Rasanya tahun lepas tahun lepas lah kot. Yalah, tahun lepas lah. Tapi tahun ni tak dapat beraksi. Awak pun sibuk lah dengan sepatu lagi apa semua kan. Dengan sikit sepatu union apa semua kan. Susah benda nak buat musical. Susah. Lebih mencabar daripada Maharaja Lawak biasa. Susah. Sebab dia nak selang-selingkan dengan lagu. Tapi tak apa. Saya ada wakil lah. Wakil nak cerita tak adalah orang kata nak sehebat mana, tapi saya nak tengok dia beraksi. Okey. Dua adik saya beraksi. Iwan dengan Jali. Dan dia bersama dengan penyanyi Lan Solo. Saya harap ada sesuatu lah. Saya cakap dengan dia orang bertanding dengan mereka-mereka yang memang hebat-hebat. Betul. So jangan ada rasa tekanan. Enjoy. Yang penting korang enjoy terpentas dan buat sehabis baik kan. Tapi buat sebaik-baik tu penting pasal apa? Begitu bermaksud ada persediaan, ada kontennya. Kita nak pergi perang mestilah nak lengkap dengan senjata, dengan askar kita kan. Jangan pergi perang tolehe je. Niat pun kita nak menghiburkan orang. Jadi bila orang tengok kita kan, bagus dia orang ni. Bila masuk suatu pertandingan tu, jangan anggap diri kita sebagai peserta. Kena ada target. Okey, saya tak kebaca orang baru, target suku akhir lebih bonus. Tapi boleh kalau kita target sampai akhir terus. Tapi dia boleh target, tapi biar realistik. Bila kita target terlampau tinggi, nanti takut kita pula takut rasa nanti macam tak beri sana, kita rasa kecewa pula. So biar target rendah. Sebab dia ni pun tahun ni baru masuk, tak tahu macam suasana dia. Gabungan ni pun gabungan baru. So relax, suku akhir tu dah terbaik lah. Target yang realistik. Saya masa Raja Lawak dulu saya target dulu masa first Raja Lawak dulu saya masuk, saya target minggu pertama saya terkeluar. Pasal masa tu saya berfikiran masa program reality dia kena ada handsome sikit, apa semua kan, baru orang minat apa semua. Tapi kalau dah rezeki tu final, Allahu Akbar. Allah bawa sampai ni lah, sampai final. Itu adalah dia permulaan dalam industri InsyaAllah. Okey, kita nak wawarkan kepada anda semua, jangan lupa menyaksikan malam ni musical Lawak MLS, musical Lawak Superstar. Beritahu adik saya ni kumpulan nama Let Lu. Jadi dengan Iwan dah ramai lagi peserta ni. Ada dengan ada Mak Adam semua. Ada pakai unit semua ada. Betul. Ada 14 kumpulan yang akan berentak pada malam ini dan akan dihostkan oleh Nabil dan juga Kak Lina Pom-Pom. Okey, 9 malam Astro Warna. Jangan lupa menyaksikan pada malam ini musical Lawak Superstar. Okey, kita dah sampai penghujung hari ini dan kita nak terus ucapkan terima kasih kepada semua frontliners kita Dan kepada anda semua, selamat hujung minggu. Kalau tak ada apa-apa nak dibuat kat luar, kalau tak ada bajet, jangan keluar duduk dekat rumah. Diam sudah. Masak-masak kat rumah dengan anak beranak. Okey. Selamat hujung minggu, insyaAllah. Kalau ada rezeki, hari Senin minggu depan kita akan berjumpa lagi. Salah silap kami mohon ampun dan juga maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Terima kasih semua.